Sebagaimana dicerita oleh Cicik Indah itu tadi, jadi satu berasa menarik. Nah, sekaligus berasa sebab bila dengar. Tapi walau bagaimana sekalipun telah dia menyatakan bahawa kehendak kita sekuat-kuat mana kehendak pun, bila tidak membetuli dengan kehendak Allah, nah, tak dapat berlaku. Masya Allahu kan, apa-apa barang yang Allah Ta'ala kehendak lalu ia melakukan, kana berlakulah ia sekalipun kita tak mau. Sebaliknya, wa ma lam yasha lam yakun, barang yang tidak kehendaki oleh Allah akan berlaku, maka ia tidak melakukan. Bila ia tidak melaku, lam yakun, tak berlaku sama sekali. Walaupun sebagaimana kehendak kita, sama dengan firman-Nya Allah antara lain, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Jadi disitulah menjadikan satu pengajian kita berkaitan dengan akidah kita, pegangan harian kita, apalagi di si ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, iaitu dalam pengajian kita kembali kepada yang dikatakan dalam ilmu akidah, ta'alluq iradah yang tanjizi qadim ala waqti atas muwafaqat, ta'alluq ilmu juga yang tanjizi qadim. Allah yang menentukan, hanya kita yang merancangkan saja. Perancangan kita, kita rancangkan saja. Oleh yang demikian diwajibkan atas kita kena kait dengan insya-Allah. Paling tidak hati mesti kita kena kait insya-Allah. Di lidah tengok keadaan. Kenapa kata dituduh kita ni ada panjang angan-angan ataupun memutuh, nak tolak ketuduhan, kait di lidah insya-Allah. Kalau nampak kata kita ni nak lahir sesuatu perkara lain, ujub dan sebagainya, kita tak kait di lidah, tapi di hati mesti, supaya kita lepas daripada satu penyakit batin, bulil amal, panjang angan-angan, satu maksiat batiniyah, bulil amal. Maka kita nak melepaskan dia, kait insya-Allah. Sebab kita semua tak tahu apa perkara yang dikehendaki oleh Allah. Yang kita dapat tahu hanya sekadar Allah membagi tahu pada kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan Allah hikayat apa dia tu, beradabnya para malaikat alaihimussalam. Mereka itu ketika Allah Ta'ala membentangkan segala musammayat, segala perkara-perkara, dan untuk memberikan apakah namanya itu dan apakah untuknya, maka para malaikat mengaku iktiraf dengan bahawa subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tidak ada ketahuan bagi kami, tidak ada jenis ketahuan bagi kami, tidak ada, illa kecuali hanyalah, nah hasar, ma'allamtana, kecuali hanya barang ketahuan yang telah engkau beritahu pada kami, itu saja. Kalau engkau tak beritahu pada kami, mana kami nak tahu? Ini mana katanya di sisi Allah sudah pun tetap, apa yang ia kehendak, apa ia menentu sudah pun sedia. Yang bagaimana ada soalan tadi membentuk qadim dan azali, insya-Allah taala akan beri huraian. Tapi di samping laluan tu sudah pun tersetuh. Nah, itulah kita hanya rancang saja. Kita buat rancangan tu hanyalah kita. Ia dipanggil kata ikhtiar usaha, hanya dibangsa kepada kita. Tetapi ikhtiar usaha tidak memberi bekas. Itu kata kita hanya merancangkan. Oleh itu dalam rancangan kita mesti kita kena kait dengan insya-Allah. Jangan kita memutuskan putusnya. Itu tak boleh dikira salah. Nah, kita rancang saja. Apabila kita rancang kait dengan insya-Allah, nanti tengok
perkara rancang yang kita merancang kita adakah berlaku ataupun tidak, tak kedai berlaku. Mana membetuli kerana Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tiba-tiba hak kita rancang tak berlaku pun alhamdulillah ala kulli hal. Tu maqam dia. Jadi kita puji Allah tu setiap hal. Sama ada berlaku membetuli kehendak kita pun alhamdulillah. Tak berlaku dengan apa yang kita kehendak pun alhamdulillah. Sebab pada hakikat ya sebenar apa Allah Ta'ala buat semua tu baik. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ia telah mengelakkan, mencantik ke semua barang yang dia telah menjadikan. Jadi hak dia buat pun baik, dia tak buat pun baik. Oleh itu kita alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Itulah dia syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di majlis yang seperti ini, apalagi pula dalam masjid sebagai Baitullah, sebagai suatu rumah Allah yang mulia. Apa pula dibangunkan pula oleh Tuan Syekh kita tadi, orang yang masyhur dengan keberakatannya, dan pula Allah Ta'ala bagi kepadanya kekeramatannya. Sebagaimana kita tahu sejarah juga Allah ya rahamilah, maka kita dapat main berkumpul di sini. Semoga-moga keberkatan yang telah diberi oleh Allah kepadanya juga limpahkan kepada kita. Karena kita maklum bahawa keberkatan dan kekeramatan itu dia tidak hilang, dia tidak habis sebagaimana jasad kita dikebumikan, tapi karamat dia tidak hilang. Tidak hilang. Oleh itu boleh kita ambil litabarruk, sebab kata nak ambil barakat. Dan kita pula digalak, disyarakkan menziarahi terutama orang yang barakat, karena keberkatan itu tidak hilang. Atau i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, dan boleh kita bertawassul dengannya. Dengan keberkatan, dengan amalan yang baik, amalan salihah. Tapi semuanya panggil masuk adalah makhluk, sama ada yang masih hidup juga yang sudah mati. Tidak jadi ke syirik, tak ada kena mengena. Waktu orang nipih akidah. Bagi orang yang yakin dan faham, tidak kena mengena itu masuk dalam kata wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Allah perintah, carilah kamu, tuntutlah kamu jalan kepada Allah. Yang jauh menjadikan dekat. Bagi kata kita zaman sekarang ni, kita nak pergi satu tempat, kan dulu jalannya jauh, likung, tapi boleh kita cari jalan macam mana untuk nak dekat. Yang jauh nak pergi dekat. Lalu tu bagi orang yang bijak pandai, dia boleh buat jalan dekat. Ini untuk dekat. Jalan yang begitu cemas, untuk buka jalan supaya nak mengelak daripada kecemasan. Itu di antara bandingan dan contoh. Jalan sangat-sangat perlu dan penting. Lalu itulah Allah Ta'ala firman, wabtaghu ilaihil wasilata. Carilah kamu, tuntutlah kamu akan wasilah, ay ma yatawassalu ilaih, barang yang boleh buat sampai kepadanya. Ni seperti di antara ni wasilah cara zahir ni. Ni suara mikrofon pembesar ni. Kan untuk nak sapa kepada orang jauh dengan suara biasa begini agak tak sampai ataupun tak nyata, tak terang. Lalu guna yang ni sebagai satu wasilah untuk menyampaikan suara dari yang kepada yang jauh. Begitu juga tangga. Tangga untuk nak naik ke atas, kita ada ke tangga. Tangga juga wasilah. Dan apa saja alat canggih untuk nak naik, semua tu wasilah. Kalau itu semua syirik, itu semua tu adalah syirik. Kalau kira ini sebagai wasilah. Sama ada wasilah bentuk duniawiyah, wasilah ukhrawiyah. Kan? Maka kita untuk nak mendekati kita kepada Allah, satu wasilahnya zikir, kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riyadah kita. Untuk apa dia? Mujahadatun nafs, satu bagai wasilah untuk dekat berdamping kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katakan dekat di hati, jauh dari apa dia mata, tapi
dekat di hati. Agak kata sangat kata. Jauh di mata, dari mata tu jauh, pandangan jauh. Tapi di hati dekat. Patut ada pula orang tukar huruf de, boleh pula. Lekat di hati. Tu hebat lagi tu. Nah. Lekatnya ke Allah. Ni mana kata balarah. Slogan kata-kata kita orang Melayu nak. Jauh dari mata tapi dekat di hati. Tu dia. Dia paling pentingnya dekat di hati tu penting sekali. Mana? Kalau dekat pada zahir, terkadang jauh pada hati. Tengok orang berkelahi balah. Rumah dekat ya, tapi tak tegur pergi mari. Dekat. Tepatnya dekat. Jiran, tetangga yang berhampiran, tapi di hati tak dekat. Hati rasa jauh, benci, marah. Yang pentingnya dekat di hati. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan nama dia sendiri itu Qarib. Kan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila hamba-hamba aku tanya tentang aku, menjawablah ke aku hanya qarib, yang dekat. Yang dekat. Dekat, dia panggil dekat. Aku tu dekat. Jadi dia hakikatnya dia dekat kepada kita. Tapi yang berasa jauh tak jauh tu kita. Pasal dia yang dekat dengan kita. Siapa ayat lain pula? Wa nahnu aqrabu ilai. Tak kata kan? Situ dia guna isirat tafdhil. Lebih dekat lagi. Tengok dia kata aku lebih dekat. Tapi kita tak nampak dia. Tak ada dalam hati. Hingga sampai orang kufur tak ada betul Allah pada hati. Sangat jauhnya. Sampai tak ada dalam iktikad tak ada. Tak usah pula dalam musyahadah. Dalam iktikad tak ada. Bahkan kalau ada juga orang setengah-setengah orang yang bukan Islam selalu dia berkawan dengan Islam. Siapa dia bagi benar Tuhan. Tuhanmu Allah. Aku lain. Yang bagi Tuhan. Yang mengaku kata Allah Tuhan, tapi Tuhan itu orang Islam. Salahnya seorang Tuhan. Salah kita seorang Tuhan. Kita satu Tuhan, demo satu Tuhan. Salah begitu. Hakikatnya satu. Oleh kerana Allah Ta'ala tak membukakan mata hati mereka, dipterikan, sehingga tak ada dalam perasaan iktikad kata adanya Tuhan, tak ada. Baik, kita orang Islam sudah ada pada iktikad ada Tuhan, tapi kadang-kadang jauh daripada Allah. Tak itu kan? Itulah bandingnya. Seperti tadilah kita contohnya, sains kita hak rapik, hak rapat, terkadang kita dekat di hati kita. Kemana-mana dia pergi pun hati kita masih teringat dengan dia. Bila kita banyak ingat kepada kawan kita, kepada sains, yang bertanya panggil sains, kawan, bila kita banyak ingat kepadanya, dalam arti dekat kita dengan dia. Walaupun badan tubuh dia duduk di Mekah, duduk di Mesir dan sebagainya, tapi hati ingat semua ke dia, panggil dekat. Sebab itulah bila kita senantiasa dalam iktikad kita ada dah dalam bentuk pegangan, pula kita ingat senantiasa pada Allah. Panggil dekat. Panggil dekat. Lepas tu bila ingat tu banyak, sebut pun dia banyak. Dia panggil dekat. Tu murah. Baiklah, alhamdulillah, syukurnya kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita dapat berkumpul dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di majlis yang seperti ini.